Bismillah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumaat Mubarak pada semua. Okay, I don't know if you all can hear my voice because I'm at the cafe sekarang and sini ada loud music. So I told them to lower down the volume lah kalau boleh, just for a while because later pun I ada video meeting. Okay, anyway, semoga you all semua dalam keadaan sihat. Semoga sentiasa di dalam rahmat dan kasih sayang Allah setiap hari. Semoga Allah tambahkan rezeki you all and permudahkan segala urusan. Okay, hari Jumaat yang mulia ni I dah lama tak buat video kat group ni. So apa yang buat I nak buat video hari ini because based on soalan yang I dapat daripada salah satu teman, dan juga soalan tu on the same day ada lagi satu orang tanya the same soalan, dan setelah 2 hari ada lagi the same soalan. So kat sini I think maybe I could share this tentang hukum faraid. Okay, tentang hukum faraid yang I nak share hari ni is about ada orang bertanya tentang Saidina Abu Bakar radhiyallahu an. Dia sebelum dia meninggal, dia bilang anak dia itu Aisyah radhiyallahu anha untuk membagi harta dia, semua harta dia ke Baitul Mal. Okey, jadi soalan tentang harta ni kenapa Abu Bakar radhiyallahu an melakukan itu? Kenapa dia tak kasih pada Aisyah, kepada anak-anak dia, ataupun yalah dia punya keluarga, macam kalau dia ada adik lelaki atau bapa atau apa semua. Because kalau ikut hukum faraid, lelaki kita kasih keluarga dulu, bagi-bagi keluarga pada anak-anak lelaki kita. Biasanya lelaki dapat lebih, baru perempuan dapat kurang. Itu pun ada sebab-sebabnya. Okey, tapi soalannya kenapa Abu Bakar lakukan itu? Okey, Abu Bakar radhiyallahu an, dia melakukan itu kerana keluarga dia dalam situasi good financial. Jadi bila good financial, dia tidak perlu tidak wajib memberi pada anak dia atau keluarga dia keseluruh harta dia. Jadi apa kalau macam kita, biasanya kita cuma tahu bagi-bagi pada keluarga, walaupun orang kaya dia kasih semua pada anak-anak dia, pada keluarga. Kebanyakan kasih pada anak-anak, tapi diorang lupa kasih pada adik-beradik kepada saudara mereka. Ada yang lupa, tapi they focus on anak dan isteri. Jadi kalau kita punya harta dan anak-anak kita, isteri kita dah ada wealth, cukup financial, semua cukup, insyaAllah cukup untuk beberapa tahun, sebaiknya harta kita sedekahkan ke Baitul Mal. Itu juga menyelamatkan kita daripada timbangan nanti. Itu juga daripada hisab. Itu juga kita dapat membantu umat Islam yang memerlukan. Okey. Jadi itulah yang Saidina Abu Bakar lakukan. Dia menyerahkan semua harta dia ke Baitul Mal. Dia bilang anak dia itu Aisyah radhiyallahu anha untuk menyerahkan segala harta dia pada Baitul Mal. Jadi kita boleh ikut Abu Bakar. Sebaiknya kita ikut Abu Bakar because Abu Bakar punya situation, dia keluarga dia semua senang, well to do. Dan untuk zaman sekarang ramai umat Islam yang mempunyai harta yang cukup, financial yang kuat. Jadi kita sebaiknya kita sedekahkan ke
ke Baitul Mal. Unless kita punya keluarga tu kita dalam kekurangan, keluarga kita pun adik-beradik kita, anak-anak kita pun tak mampu. Okey, itu first point tentang Abu Bakar. Secondly, tentang kenapa lelaki dapat lebih compare to perempuan, compare to anak perempuan ataupun isteri dan sebagainya. Okey, tujuan dia anak lelaki ataupun pakcik, paman, uncle ataupun datuk, ini semua yang dapat lebih, lelaki yang dapat lebih tu kerana tanggungjawab mereka. Okey, ini pun ramai yang mungkin overlook, salah pandang ataupun belum faham. Tujuan lelaki dapat lebih itu bukan kerana lelaki dapat lebih dan dia boleh gunakan duit tu untuk enjoy, tapi tujuan dia kerana lelaki yang harus menjaga adik perempuan, kakak perempuan ataupun anak-anak perempuan almarhum. That's why they have to get more. Jadi dengan harta yang mereka dapat lebih, daripada pembagian harta yang dapat lebih tu, mereka gunakan wang itu untuk menjaga, protect, memberikan pakaian, perlindungan, makanan dan sebagainya. Tapi ramai yang masih belum faham, kebanyakan lelaki jadi bila diorang dapat duit lebih tu, diorang ingat memang hak aku, jadi aku boleh buat apa yang aku nak. So dia lepaskan tanggungjawab dia dengan dia punya adik perempuan, kakak perempuan, ibu dan yang lain-lain. Jadi itu kita nak kena faham, because mungkin kita fikir itu hak kita, tapi nanti di akhirat akan dituntut. Okay, itu second point tentang kenapa lelaki dapat lebih. Dan third point yang quite interesting, ini soalan ni daripada orang Indonesia. Dia kata kalau bapa dia punya lebih dari satu isteri, 2 atau 3 isteri, dan bapa dia meninggal, tentang pembagian harta. Jadi cerita dia waktu bapa dia menikah, yang pertama tu, bapa dia mulakan kehidupan daripada nol, daripada kosong, belum ada apa-apa. Dan kedua suami isteri itu bekerja, memulakan bisnes. That means they struggle sama-sama sampailah mereka stable, ataupun mungkin tahap kehidupan mereka tu dah mapan. Jadi setelah itu bapa dia menikah lagi, isteri yang kedua dan ketiga. Okey, sekarang soalannya, bapa dia meninggal, apakah harta itu hanya diberikan oleh isteri pertama dan anak-anak daripada isteri pertama, tapi tidak kepada isteri kedua dan isteri ketiga? Alasannya mereka kata mereka dengar dapat penjelasan daripada satu ustazah bahawa isteri yang kedua dan ketiga tidak ada hak, kerana isteri pertama dan bapa dia, mereka memulakan usaha tu daripada nol, daripada kosong. Jadi mereka yang berhak. Okay, there is no such thing dalam Islam membeza-bezakan, because dalam Islam kalau kita tengok hadis dan banyak hadis dan banyak contoh daripada para sahabat dan juga apa yang waktu Rasulullah masih hidup waktu tu, it's not about siapa yang usaha dan dapat hak, kerana hukum faraid itu akan dibagi-bagi pada isteri dan anak-anak. Dia tidak ada menyatakan siapa yang struggle untuk membangunkan bisnes atau sebagainya. Jadi kalau kita nak katakan kahwin isteri pertama gagal dalam financial, isteri kedua pun gagal dalam financial, bila kita nikah masuk isteri yang ketiga ni kita dapat buat bisnes dan sukses, dan kita meninggal, adakah adil untuk isteri ketiga ni dapat hak dan anak-anak dia, dan isteri pertama serta isteri kedua tidak dapat? So itu tidak adil dalam hukum Islam. Jadi this thing we have to be very careful bila kita tanyakan. Sebaiknya bila kita kita ada soalan, kita tanya satu ustaz atau ustazah, kita minta dia penjelasan
dan kita jangan bangkang atau jangan lawan. Okey, itu nanti I jelaskan sikit tentang adab. Kita ambil apa yang dia katakan dan kita tanya lagi beberapa ustaz dan ustazah untuk memastikan. Okey, jadi bila kita dah pasti, kita dah faham, baru kita ini. Because I think mungkin ustazah yang jelaskan itu mungkin dia tersilap waktu itu, ataupun mungkin orang yang menerima tu salah, orang yang memberi soalan itu salah cara memberi soalan, dia salah, cara penyampaian dia salah, atau cara dia menerima tu salah. Jadi mungkin ada miscommunication. Okey, jadi tentang adab yang tadi I jelaskan. Okey, dalam adab belajar, especially dalam bab agama, kita boleh belajar agama dengan seberapa banyak ustaz yang kita boleh. Kita jangan pilih ustaz tu punya background, dia pernah cerai ke apa. Itu bukan urusan kita. Yang kita inginkan mendapat ilmu daripada ustaz tu. Jadi kita tak perlu lihat whether siapakah ustaz itu. Apa yang kita perlu tahu, tujuan kita untuk mendapat ilmu, dan ilmu itu bermanfaat dan sahih. Jadi bila kita dapat ilmu itu, kalau kita ada keraguan, kita jangan bertanya pada guru kita, boleh tak ustaz tunjukkan hadis itu, buktikan. Okey, itu salah dalam bab belajar. Jadi apa yang kita boleh buat, kita tidak perlu tanya ustaz itu hadis atau Quran, tunjukkan surah mana ataupun hadis nombor berapa untuk membuktikan apa yang dia sampaikan itu benar-benar dalam hukum, dalam ajaran Islam. Tapi apa yang kita boleh lakukan, kita terima dan kita tanya ustaz lain, dengan menanyakan, ustaz, saya ada belajar di satu tempat ni, dan ustaz ini, kita jangan sebutkan nama dia, jangan sebut tempat dia. Kita cuma katakan kita ada belajar dari ustaz ini dan dia kata seperti ini. Jadi saya cuma ingin tahu ada tak dalil seperti ini. Okey, kita dapat information tu daripada ustaz yang lain untuk minta dalil. Tapi kita jangan ustaz yang mengajar kita untuk mendapatkan ilmu, kita menentang dia dengan menunjukkan dalil-dalil. Especially people like me, I tak boleh ingat. I punya kepala ni bukan macam komputer, bukan macam Dr. Zakir Naik atau Syed Ahmad Didat ni semua, atau Syabir. I punya otak ni weak. Jadi kalau macam anyone ask me, okay, ni apa dalil dia, hadis nombor berapa ataupun surah nombor, I tak boleh ingat semua. Okay, I need time to search back, then boleh refer. Jadi sama juga ustaz-ustaz itu, diorang tak semua ustaz yang punya memory yang maybe 2 terabyte ataupun 5 terabyte. So mereka ada the punya limit. Jadi kalau kita tanya tentang dalil atau apa, firstly kita menentang dia, kita menunjukkan kita tidak percaya ustaz tu. Jika kita tidak percaya, untuk apa kita belajar dengan dia? Jadi kita sebenarnya insulting ustaz tu. Jadi dalam adab belajar ni, kita jangan tanya ustaz tu dalil-dalil. Biar dia jelaskan, dan kalau dia jelaskan dengan dalil, okey, kita terima. Tapi kalau dia tak jelaskan dengan dalil, kita catat dan kita pergi ke lain ustaz, kita tanya, saya terima perkara seperti ini, ada tak dalil-dalil daripada apa yang diucapkan ini. So daripada situ kita tidak kita dapat menghormati antara kita sesama kita. Okay, I think that's all yang I nak share hari ini. So tentang hukum faraid yang tadi I share tu, we have to be very careful. Dan saya juga mohon doa kalian, because my dad masih di hospital. Dia kena mild stroke sebelah kanan tangan dia. Jadi dia masih di hospital under terapi. Alhamdulillah hari ini latest update from my mom, dia dah boleh bicara, dah boleh cakap dengan jelas, lagi terapi, so dia dah boleh berdiri semua. Alhamdulillah. Ini sebagai satu ujian. Ujian ini bukan untuk my dad, tapi I look at ujian ini actually untuk kita, keluarga kita, dan juga orang-orang yang melihat orang-orang yang kena stroke,
Bukan not only my dad, ramai orang kena stroke. Jadi satu peringatan untuk kita bahawa benda ni boleh berlaku pada kita bila-bila masa. Tak semestinya kita tua boleh jadi stroke. Jadi kita nak kena banyak beribadah, jauhkan diri kita daripada perbuatan maksiat, perbuatan yang Allah larang, dan semoga kita dapat dilindungi daripada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. For me, alhamdulillah, selama 2 bulan lebih I sakit daripada bulan Julai. Awal bulan Julai itu, pertengahan bulan Julai itu I dah start sakit-sakit sampailah early September baru I dapat regain balik my kulit semua, everything semua okay balik. So itu pun juga satu ujian for me dan orang-orang sekeliling, dan dengan ujian itu juga I dapat lihat siapakah sahabat sebenar dan siapakah sahabat hanya untuk bersahabat dengan saya kerana untuk mendapatkan manfaat. Bila tak ada manfaat, terus menjadi mereka menunjuk siapa diri mereka sebenar. So kita harus hati-hati. Semoga Allah lindungi kita daripada mendekati orang-orang yang boleh menyakitkan kita atau boleh menyesatkan kita atau boleh mengecewakan kita, insya-Allah. Sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.